مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sebelum kita mulakan kelas murajaah kita pada hari ini, sama-sama kita membaca Al-Fatihah dan sedekahkan kepada sahibu hadzal matn. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, insyaallah kita akan mulakan kelas murajaah pertama kita bagi matan Ajurumiyah. Boleh dibaca dengan tiga cara, sama ada matnul Ajurumiyah ataupun matnul Ajrumiyah ataupun matnul Jurumiyah. Ini boleh dirujuk dalam kitab Kawakib Duriyah, hasyiah kepada Mutammimah Ajurumiyah. Jadi insya-Allah kelas yang kita akan buat ni sebagai murajaah umum, dan mungkin untuk kali pertama ni kita akan buat secara daurah untuk memahami gambaran dan asas-asas yang ada dalam kitab ini. InsyaAllah mungkin dalam 5 hingga 6 kelas kita habiskan daurah murajaah ini. Kita akan sama-sama murajaah kitab yang lain pula nanti, insyaAllah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kaf wal lam wa huruful qasam. Hurufu itu ataf kepada min, maka dia menjadi khabar kepada hiya, dan dia termasuk dalam hurufil khafdi. Wa huruful qasami wa hiya al-wawu wal ba'u wat ta'u wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sini wa sawfa wa ta'it ta'nits sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Kelas kita hari ini kita hanya murajaah babul kalam wa aqsamuhu. InsyaAllah kelas kedua minggu depan, insyaAllah kita akan masuk pula kepada babul i'rab dan mawadi'ul i'rab. Jadi kalam itu adalah lafaz al-murakkab yang tersusun al-mufid. Ini al-mufhim. Al-mufid yani ma'afada faidatan yahsunu sukutu alaih. Babik-babik ni nanti kita akan bagi nanti kelas peringkat kedua nanti. Ini secara umum. Al-mufid, al-mufhim bil wadi'in arabi ataupun bil qasdi. Wa aqsamuhu, pembahagian kalam ini juzuk-juzuk kalam ini ada 3. Isim, fi'il, haraf. Isim frasa nama, fi'il frasa kerja, haraf ini kata hubung. Dalam bahasa Melajunya begitulah disebut. Ja'a li makna, yakni huruf di sini huruf ja'a sifat kepada huruf. Sebab kaedah kalimah nakirah, sekiranya jumlah yang datang selepas dia
maka jumlah itu menjadi sifat kepada kalimah nakirah tersebut. Jadi ja'a itu adalah satu jumlah, ja'a, jumlah fi'liyah. Huruf yang datangnya untuk menyatakan makna. Maksud di sini supaya boleh membezakan di antara huruf yang tidak ada apa-apa makna dengan huruf yang memberi makna. Contoh baitun berbina dengan huruf ba, ya, dan ta. Jadi ba pada kalimah perkataan baitun itu hanya menjadi binaan kepada baitun. Tidak ada apa-apa makna. Tetapi kalau marartu bi zaidin, huruf ba pada zaidin itu, huruf ba itu mengandungi makna. Ini makna lil ilsaq. Itu maksudnya haraf ja'ali makna. Walismu, maka isim itu dikenal dengan khafdi wa tanwini, dengan baris bawah, dengan tanwin, dan dengan wadukulil alif wal lam, dengan masuknya alif dan lam, wa hurufil khafdi, dan huruf khafdi, huruf jar. Maka isim ada 4 alamat di sini. Dan alamat isim ini alamat yang mesti ada pada dia lah. Yakni khafa, seperti contoh yang kita akan tengok nanti, tanwin, masuk alif lam, dan huruf khafdi. Huruf khafdi min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba, wal kaf, wal lam. Dan huruf dengan makna-maknanya nanti, insyaAllah nanti kalau ada peluang kita akan buat kelas lain dalam matan Awamil Jurjani. Juga saya ada buat ringkasan bagi kitab Awamil. Kalau siap nanti saya boleh share, kongsi, dan kita akan muzakarah bersama matan tersebut. Kemudian fi'il dikenali dengan qad, sin, saufa, ta, ta'nis, sakinah. Dan haraf itu haraf ma la yasluhu ma'ahu. Ini ma la, perkara yang la yasluh, mana tidak ada ma'ahu bersamanya dalil ismi wala dalil fi'li. Dan tidak ada bersamanya dalil fi'il. Maksudnya haraf ini tidak ada padanya dalil isim, tidak ada padanya alamat fi'il. Baik. Secara umumnya, itu matan yang kita baca itu matan yang kita akan discuss, muzakarah, murajaah pada kelas pertama ni. Jadi secara umumnya matan Jurumiyah ini dia membincangkan aqsamul kalam, kemudian aqsamul i'rab, babul i'rab nanti, kemudian alamatul i'rab. Ini bab yang paling panjang sekali dan bab yang paling penting, mawadi'un i'rab, alamat i'rab dan tempat nampaknya. Kemudian al-af'al. Nah, di sini dibincangkan fi'il madhi, mudhari', amar, dan dibincangkan nawasib dan jawazim, marfu'atul asma', isim-isim yang marfu'ah, mansubatul asma', isim-isim yang mansub, dan akhir sekali makhfudatul asma'. Jadi kesimpulannya perbincangan umum dalam matan al-Jurumiyah ini hanyalah ini. Ini saja. Jadi kita letak dalam kepala kita, letak dalam zihin kita, inilah perkara yang dibincangkan dalam matan Jurumiyah secara umum. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perkara. Aqsamul kalam dibincangkan tentang isim dan alamatnya, fi'il dan alamatnya, haraf dan alamatnya. Aqsamul i'rab dibincangkan 4 perkara, rafa', dan ada alamatnya ada 4. Apa dia? Rafa', dan alamat-alamatnya adalah ada 4 perkara. Ada 4 perkara, iaitu apa dia, dhammah, waw, alif dan nun. Kemudian nasab. Nasab ada 5 alamat dan juga pada 5 tempat. Kemudian khafa ada 3, jazam ada 2. Yang ini dalam kelas yang kedua nanti kita akan detailkan untuk aqsamul i'rab dan alamatul i'rab. Kemudian dalam babul af'al, fi'il madhi, mudhari', dan amar. Dan di sini juga dibincangkan nawasib dan juga jawazim. Marfu'atul asma', al-fa'il, al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Maksudnya adalah naib fa'il. Maksud maf'ul yang tidak disebut namanya adalah naib fa'il. Kemudian mubtada, khabar, isim kana wa akhawatuha, khabar inna wa akhawatuha,
At-tabi' lil marfu', mana perkara yang mengikuti isim yang marfu'. Maksud isim yang marfu' inilah dia. Ada 7 perkara dan kita akan bincangkan secara detail di waktunya nantilah tentang pembahagian mubtada, pembahagian khabar, isim kana, khabar inna, dan seterusnya. Kemudian mansubatul asma, maf'ul bih, masdar, ataupun maf'ul mutlak. Maksud masdar ini adalah maf'ul mutlak. Zarful zaman, zarful makan, hal, tamyiz, mustasna, isim la, munada, khabar kana wa akhawatuha, isim inna wa akhawatuha, al-maf'ul min ajli, ataupun al-maf'ulu lahu, al-maf'ulu ma'ah, ataupun al-maf'ulu fihi. Al-maf'ulu ma'ah, al-maf'ulu fihi itu zorah. Al-maf'ulu ma'ah, ini al-maf'ul ma'ah yang menunjukkan makna bersama. Maaf. Kemudian at-tabi' lil mansub, makhfudun bila harfi, yang dimajrurkan dengan haraf, yang dimajrurkan dengan idhafah, dan yang mengikut kepada majrur tersebut. Dan tabi' lil marfu', tabi' lil mansub, tabi' lil marfu' ni ada 4 perkara lah. Yang pertama adalah an-na'tu, iaitu sifat, al-atfu, at-taukid, dan al-badan. Jadi kesimpulannya, umum untuk matan jurumiyah ini sahaja perbincangannya. Jadi bila kita nampak lakaran, gambaran secara umum ni, kita akan nampak mudah. Sebab itulah dalam setiap ilmu, mana-mana matan, kita kena bincangkan gambaran secara umum daripada awal sampai akhir. Barulah kita dapat lihat dengan jelas bagaimana perjalanan kefahaman kita nanti. Baik, aqsamul kalam. Untuklah hari ini, aqsamul kalam. Kalam ada 3. Ta'rif dia, al-kalamu huwa al-labzu al-murakkabu al-mufidu bil wada'i. Kalam huwa al-labzu. Al-labzu as-sawtul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, iaitu lafaz-lafaz yang merangkumi huruf-huruf hijaiyah. Lafaz. Maksudnya keluar dengan kata lafaz itu keluar isyarat, keluar tanda. Maknanya yang tertulis di kertas yang kita tengok pada isyarat yang difahami. Kalau kita tulis di kertas itu bukan namanya kalam. Kalam ini satu lafaz, perbualan, percakapan. Al-murakkab, yang tersusun. Yang tersusun. Maksudnya lafaz ini bukan hanya satu lafaz. Contoh Zaidun. Apa yang dimaksudkan dengan Zaid? Zaidun. Jadi itu bukan kalam. Sebab itu lafaz tetapi tidak murakkab. Zaidun qaimun. Oh, barulah kita tahu Zaid itu seorang yang berdiri. Maksud murakkab ini mesti ada ayat dasar dia. Kalau bahasa Melayu mesti ada subjek, mesti ada predikat. Itu dalam bahasa Melayu kan. Subjek ni mubtada, predikat ni khabar lah. Dalam bahasa Arab juga al-murakkab secara asasnya mesti ada mubtada, mesti ada khabar. Ataupun jumlah fi'liyah. Mesti ada fa'il, mesti ada fa'il. Alal aqal, paling kurang mesti tersusun daripada 2 perkataan. Maka tidak dinamakan kalam sekiranya hanya disusun 1 perkataan. Sebab itulah kalimah qama. Qama pada zahirnya 1 perkataan. Tetapi sebenarnya qama ditakdirkan dhamir, kata ganti nama yang mustatir di dalamnya, maka qama huwa. Qama huwa itu juga 2 perkataan sebenarnya. Jadi mesti murakkab. Secara dasarnya 2. Al-mufidu ma'afada faidatan yahsunu sukutu alaih. Al-mufidu al-mufhim, perkataan yang memberi faham. Maksud bukan ayat tergantung. Contoh qama Zaidun. Jadi qama Zaidun itu dah jadi kalam. Sebab cukup syarat. Dia adalah lafaz murakkab mufid bil wad'i, bahasa Arab.
Maka sekiranya kita tambahkan harfus syarti, huruf syarat di depannya, in qama Zaidun, jika Zaid bangun, maka bila adanya huruf syarat mesti ada jawab syarat. Bila diletakkan huruf syarat mesti ada jawab syarat. Sebab in huruf syarat, fi'il syarat, qama Zaidun, kena ada satu lagi jawab syaratnya. Kalau tidak, jika Zaid berdiri, itu bukan mufid, tidak dipahami, ayat tergantung. Tapi kalau Zaid berdiri, itu sudah pun dipahami. Maka itu maksud al-mufid, mesti dipahami al-mufidu bil wad'i, yani bil wad'il arabi, dengan bahasa Arab. Wa aqsamuhu, bahagiannya ada 3. Pertama isim, fi'il, dan haraf. Falismu yu'rafu, maka isim itu dikenal dengan khafdi, baris bawah. Contoh nahwu marartu bi Zaidin. Dan di sini juga termasuklah haraf ja lah. Marartu bi Zaidin. Karena adanya haraf ja, huruf ba di belakang Zaid, di depan Zaid itu haraf ja, dan Zaidin itu sendiri menjadi baris bawah. Maka dia berada dalam keadaan khafa. Maka keadaannya khafa itu adalah alamat dia isim. Dan baris bawah ini tidak ada pada fi'il. Tidak ada kalimah fi'il yang dorobi. Ada doroba atau dorobu. Sehingga kalau nak diisnakkan kepada ya mutakallim, mesti diletakkan nun. Dorobani, nun al-wiqayah. Nun ini pun namanya wiqayah, yakni nun yang menjaga fi'il daripada terjadinya baris bawah. Kalau dorobani, nun tidak ada dorobi, dia akan jadi, sebab huruf ba dia akan mengikuti huruf ya. Dorobani. Nahwu marartu bi Zaidin. Yang kedua, tanwin. Seperti ja'a Zaidun, mesti ada tanwin. Maka fi'il tidak ada tanwin, tidak ada kalimahnya doroban, dorobun, tidak ada. Dukhulul alif wal lam, mesti masuk alif lam. Fi'il tidak boleh masuk alif lam, tidak boleh kita katakan ad-doroba, tidak boleh kita katakan al-qala. Nahwu ja'a at-talibu. Kemudian huruful khafdi, huruf-huruf khafa, yakni huruf ja. Mesti isim ini juga dikenali sekiranya ada haraf ja di depannya, yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kafu, dan al-lam. Kemudian huruf qasam juga termasuk dalam huruf khafa, huruful qasam. Ini hurufun tadullu alal qasam, huruf yang menunjuk di atas perkataan sumpah. Ada 3, al-waw, al-ba, dan at-ta. Secara detail mengenai makna-makna huruf ini, insya-Allah setelah khatam kita murajaah kitab matan jurumiyah ni, nanti kita akan ada rezeki, ada peluang, kita akan muzakarah tashih nailil amani mukhtasar. Nah, ringkaskan kitab tashih itu akan share dalam grup Telegram nanti. Kemudian fi'il dikenali dengan qad, seperti nahwu qad aflahal mu'minun, qad qamatis shalah, qad yanjahul mujtahid, qad yanjahu al-mujtahidu, qad yasduqu al-kadhubu. Jadi qad aflaha, qad dia boleh masuk kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Jika masuk kepada fi'il madhi, maka pertama membawa makna tahqiq, makna penguat. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya memang berjaya, telah amat berjayalah oleh orang mukmin. Sangat berjayalah oleh orang mukmin. Pasti berjayalah oleh orang mukmin. Tahqiq. Kemudian qad qamatis shalah, maksud takrib. Kan kalau kita iqamah kita sebut qad qamatis shalah. Solah itu belum lagi dibuat, tapi sudah hampir untuk nak dilaksanakan solat.
Qad qamatis shalah, kalau ditengok itu fi'il madhi. Qad qamatis shalah, telah ditunaikan sembahyang. Tetapi sekarang Bilal menyebut qad qamatis shalah sedangkan kita baru nak sembahyang, maka itu maksud takrib, maksud hampir. Janjah al-mujtahid maksudnya ditaksir. Ini sememangnya orang yang bersungguh-sungguh itu pasti berjaya, banyak kali berjaya. Yang jadi taksir, sering kali berjaya. Sering kali orang yang bersungguh-sungguh itu berjaya. Dan juga ditaklil, maksud kadang-kadang sedikit sekali. Maknanya qad yasdukul kadhubu. Sememangnya sedikit sekali dipercayai oleh orang yang bercakap bohong. Kurang benarnya orang yang bercakap bohong, maknanya kebenaran asyidiku daripada al-kadhib itu taklil, maknanya tidak banyak. Maknanya untuk membezakan di antara taksir ataupun taklil, kena lihat kepada qadiyah kalam ataupun siyakul kalam sendiri. Maknanya al-mujtahid, orang yang berjaya, semestinya dia banyak kali berjaya, orang yang bersungguh-sungguh. Dan kalau orang yang bercakap bohong, semestinya orang itu banyak kali berbohong, maka dia kurang kebenarannya, kurang bercakap benar. Mana tengok kepada qadiyah kalam tersebut. Kemudian sin seperti sayaji'u Zaidun dan saufa yaji'u Zaidun. Bezanya sayaji'u Zaidun, saufa yaji'u Zaidun, kedua-duanya membawa makna tamfis, yakni istiqbal. Cuma bezanya saufa itu lebih lama daripada sin. Kemudian ta'u ta'nifis sakinatu. Ta'it ta'nifis sakinati. Yakni ta ta'nis yang sakinah. As-sakinati sifat kepada ta. Yakni ta ta'nis, ta yang mati. Seperti ja'at Fatimatu. Maksudnya ta mati ini tidak ada, ta ta'nis sakinah ini tidak ada pada kalimah isim. Fatimatu, tak marbutah itu hidup. Fatimatu, bukan Fatimah. Fatimah itu bahasa percakapan kita matikan barisnya. Mungkin kita tak tahu baris, lagi kita matikan baris perkataan itu. Tapi Fatimatu itu berbaris. Ini ta ta'nis sakinah, ta ta'nis yang mati hanya ada pada fi'il. Baik, haraf mala yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Yakni perkara yang tidak bersamanya dalil isim dan dalil fi'il. Maknanya tidak ada padanya dalil isim, tidak ada padanya dalil fi'il. Baik, itu sahaja untuk kelas pertama kita. InsyaAllah kita jumpa di kelas kedua. Kita sama-sama murajaah babul i'rab dan juga alamatul i'rab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم